Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran kita untuk kelas pendidikan Islam. Saya harap kamu semua sudah pun bersedia untuk kelas pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita sambung pelajaran kita, iaitu tajuk Asas Ulum Syariah bahagian Akidah. Dalam tajuk ini kita akan belajar berkaitan dengan sifat Allah, iaitu unit yang pertama, tajuknya ialah iradah. Iradah. So, kamu boleh tengok dalam buku teks pendidikan Islam, unit 1 bahagian tajuknya ialah iradah, dalam muka surat 1, iaitu berkaitan dengan asas ulum syariah, sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang kita nak pelajari pada hari ini ialah sifat iradah. Baik, kita baca doa dulu sebelum kita belajar. Kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan Allah memudahkan pelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita teruskan pelajaran kita tengok dulu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik, pada hari ini insya-Allah diharapkan semua murid dapat. Yang pertamanya ialah memahami pengertian iradah. Memahami pengertian iradah. Yang kedua, meyakini sifat iradah Allah sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan. Jadi sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai, wajib beriman dengan sifat-sifat Allah. Salah satunya ialah sifat iradah Allah. Itu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan iradah. Apakah maksud iradah? Iradah bermaksud Allah berkehendak melakukan semua perkara tanpa terikat dengan sesuatu. Tanpa terikat dengan sesuatu, sama ada makhluk manusia, malaikat, haiwan dan sebagainya. Hukumnya ialah kita wajib beriman bahawa Allah itu bersifat iradah. Apa maksud iradah tadi? Iaitu Allah berkehendak melakukan semua perkara tanpa terikat dengan sesuatu. Jadi Allah nak jadikan apa saja di alam maya ini, di atas muka bumi ini, Allah boleh jadikan tanpa meminta keizinan, tanpa mendapat kebenaran daripada makhluk-makhluknya ataupun apa saja. Dengan hanya berkata kun fayakun, maka terjadilah sesuatu itu dengan iradah Allah. Baik, firman Allah dalam surah Al-Buruj ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alul lima yurid. Allah berkuasa melakukan apa sahaja yang dikehendakinya. Itu maksud iradah, iaitu Allah berkehendak melakukan semua perkara tanpa terikat dengan sesuatu ataupun tanpa terikat dengan mana-mana makhluknya. Baik, kita tengok beberapa tanda ataupun bukti iradah Allah itu. Allah berkehendak melakukan sesuatu. Contohnya, matahari, bulan, awan, tumbuh-tumbuhan, gunung ganang, haiwan, malam, siang dan berbagai-bagai lagi kejadian yang Allah jadikan di atas bumi ini ataupun di alam maya ini. Semua ini berlaku dengan kehendak Allah. Ada siang, ada malam, ada tumbuhan, ada haiwan, ada manusia, ada malaikat, ada iblis, jin dan sebagainya, itu dijadikan dengan iradah Allah. Jadi semua kejadian ini dengan izin dan iradah Allah. Jadi Allah bebas melakukan apa sahaja yang dikehendaki. Allah nak menurunkan hujan, hujan pun akan turun. Allah nak menurunkan petir, kilat dan sebagainya. Semua perkara ini berlaku atas iradah Allah.
kita tengok apa tujuan kita beriman dengan sifat iradah Allah. Apa tujuan beriman dengan sifat iradah Allah? Baik, kita tengok yang pertama. Tujuan yang pertama ialah supaya kita redha dengan iradah Allah. Apa saja yang berlaku pada kita, pada orang-orang sekeliling kita, semuanya itu dengan iradah Allah. Sama ada kita suka ataupun tidak, semuanya dengan iradah Allah. Jadi kita kena redha. Baik, yang seterusnya, tidak putus asa. Jadi kalau kita beriman bahawa semua yang berlaku ini atas kehendak Allah, maka kita tidak akan berputus asa. Contohnya kita gagal dalam pelajaran, ataupun lemah dalam satu mata pelajaran, tetapi itu semuanya telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tetapi pada masa yang sama, kita hendaklah berusaha dan jangan berputus asa. Baik, yang seterusnya iaitu berikhtiar. Berikhtiar maksudnya kita ini disuruh berikhtiar, berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Walaupun pada mulanya kita tidak dapat, kita gagal atau sebagainya, tapi kita disuruh sentiasa berikhtiar, kerana insya-Allah dengan ikhtiar itu Allah akan tunaikan kehendak kita dengan izin Allah. Baik, yang seterusnya berkeyakinan. Ini penting. Kita hendaklah yakin bahawa semua yang berlaku itu adalah dengan izin Allah dan kehendak Allah. Maka berlakulah suatu perkara sama ada pada diri kita, pada orang lain dan sebagainya. Baik, yang seterusnya, kenapa kita perlu beriman dengan sifat Allah ini ialah supaya kita sentiasa bertawakal kepada Allah. Kita dalam Islam ini 3 perkara yang perlu kita sentiasa amalkan, iaitu kita kena sentiasa berdoa, kita kena sentiasa berusaha, berdoa dan bertawakal. Jadi semua itu insya-Allah dengan izin Allah, jika kita telah berusaha, kita berdoa, kemudian kita bertawakal kepada Allah, insya-Allah Allah akan tunaikan kehendak kita. Baik, yang seterusnya iaitu iman menjadi kuat. Jika kita beriman dengan sesungguhnya bahawa semua perkara yang berlaku ke atas diri kita ini adalah dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan iradah Allah, maka insya-Allah iman kita makin bertambah. Baik, yang seterusnya, yang terakhir, sabar menghadapi ujian Allah. So ini paling penting lah, kerana apa saja yang berlaku pada diri kita, pada keluarga kita, pada sahabat-sahabat kita, saudara mara kita, semuanya itu sama ada yang baik ataupun yang buruk dengan izin Allah. Jadi kita perlu bersabar. Jika kita menghadapi suatu ujian, kita kena sabar kerana kita tahu bahawa kejadian itu berlaku dengan izin Allah. Itu sebenarnya tujuan kita beriman dengan sifat iradah Allah ini. Baik, apa yang akan berlaku jika kita mengingkari sifat iradah Allah ini, ataupun kita tidak percaya tentang adanya sifat iradah Allah ini? Baik, kita tengok. Baik, mungkin kita akan menjadi orang yang sombong, kerana mungkin kita kata kita pandai ini sebab memang kita pandai, bukan sebab Allah dan sebagainya. Kemungkinan kita menjadi orang yang sombong jika kita tidak ataupun jika kita mengingkari sifat iradah itu adalah milik Allah. Baik, yang kedua, mungkin kita akan jadi orang yang berputus asa. Jika kita tidak mendapat apa yang kita nak, kita tidak yakin itu semua atas kehendak Allah, kita akan jadi putus asa. Kita malas berusaha. Mungkin kita, ini paling penting, kita takut merosakkan iman kita. Kita tidak yakin apa yang berlaku itu adalah dengan kehendak Allah. Baik, yang seterusnya ialah malas berusaha. Ini penting. So kalau kita tak dapat apa yang kita hajat, so kita perlu berusaha lagi, kerana kita yakin bahawa apa yang berlaku itu adalah dengan izin Allah. Jadi kita perlu berusaha, insya-Allah Allah akan tunaikan apa yang kita hajati. Baik, yang seterusnya, lupa diri. Ini pun bahaya. Kita takut bila kita mendapat sesuatu, bila kita menjadi seorang yang berada, kaya, bijak, pandai dan sebagainya, kita takut lupa diri bahawa semua yang berlaku, yang terjadi pada kita itu dengan izin Allah. Baik, yang seterusnya, suka menyalahkan orang lain. Ini pun sifat-sifat yang boleh berlaku pada kita jika kita tidak beriman ataupun jika kita mengingkari sifat iradah Allah. Kita kena percaya, kena yakin bahawa semua yang berlaku pada kita itu ialah dengan kehendak Allah. Baik, itu yang paling penting. Baik, seterusnya kita tengok perbezaan
perbezaan antara iradah Allah dengan kehendak manusia. Tengok iradah Allah. Baik, iradah Allah pasti berlaku. Ini paling penting. Pasti berlaku. Tiada sesiapa boleh menghalang. Kemudian tidak terbatas. Iradah Allah tiada batas dan sempadan. Jadi Allah nak melakukan sesuatu, pasti akan berlaku. Dengan hanya berkata kun fayakun, maka berlaku ataupun terjadilah perkara tersebut. Baik, kita tengok kehendak manusia. Iradah kehendak Allah dan kehendak manusia, apa bezanya? Baik, kehendak manusia. Kehendak manusia mungkin berlaku, tidak pasti berlaku ataupun tidak semestinya berlaku. Kerana kehendak manusia tidak semestinya berlaku, ini bergantung kepada iradah Allah juga. Kita nak melakukan satu perkara tapi tidak semestinya berlaku. Kalau Allah tidak izinkan, maka tidak akan berlaku. Kemudian kehendak manusia terbatas, mempunyai batasan kerana manusia tidak kekal. Itu bezanya kehendak manusia dan kehendak Allah. Kehendak kita ni terbatas. Kita nak melakukan satu perkara, kalau Allah tidak izinkan, maka perkara itu tidak berlaku. Itu bezanya. Kehendak Allah, iradah Allah dan kehendak manusia ada perbezaan. Iradah Allah pasti berlaku, kehendak manusia tidak pasti ataupun mungkin tidak berlaku, kalau tidak diizinkan oleh Allah. Baik. Saya rasa sampai itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran kita pada masa akan datang. Jadi seperti biasa, sebelum kita akhiri pelajaran kita, sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz halalkan ilmu yang Ustaz ajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.